Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف jelas suara awak tak ada orang ke kita yang silap takut tak nak noti wabarakatuh. Okey, kita yang silap. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita jumpa dah ibarat. Ulang balik. Ulang pada faedah tu tak apa? Kita ulang pada situ. Kau surat lepas tu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faidatun ay hadhihi faidatun. Ini satu faedah. Bermula huruf dua kalimah itu, dua kalimah syahadah, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak masuk asyhadu lah. 24 huruf. Tu boleh kira sendirilah balik rumah. Dan hikmah yang demikian itu, demikian dua kalimah 24 huruf, bahawasanya nyasha'an adalah malam dan siang 24 saat 24 jam noktah. Dan tiap-tiap huruf itu mengkifaratkan bagi dosa, yakni dosa kecil yang pada saat itu, pada saat zikir. Maka barang siapa apa tadi? Maka barang siapa apa tu? Barang siapa apa? Mengata tu. Oh. Mengata. Apa jadi tebal macam? Tadi boleh baca kan? Mengata. Tebal sangat. Ni pula masalah. Paruk kan. Mengata. Tadi. Maka yang barang siapa mengata, yakni mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekali mengkifaratkan, menghilangkan, menghapuskan dosa sehari semalam, yakni dosa kecil. Okey. Habis tu lagi dan lagi, yakni hikmah lagi. Adalah segala hurufnya huruf dua kalimah syahadah. Bukan la ilaha illallah saja. Salah kan? Hurufnya dua kalimah itu sekalian huruf. Huruf syafawiyah salah. La'alla sawab huruf apa tadi? Huruf jawfiyah. Huruf jawfiyah. Ni kena tobik sikit tulis qauluhu kulluha jawfiyah. Tobik tepi lah. Ni nak ambil bajuri punya tepi ni. Qauluhu kulluha jawfiyah. Okey, sekarang ni jawfiyah kan. Jawfiyah yang kita faham jauh rongga alif waw ya. Tapi sekarang ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kok mana ada kata jawfiyah? Ni nak tobik ni. Qauluhu kulluha jawfiyah muraduhu bil jawfiyati. Boleh muraduhu bil jawfiyati, muradnya dengan jawfiyah itu
ma'adas syafawiyati, selain syafawiyah. Tu maksud dia. Ma'adas syafawiyati, bukan jawfiyah semata-mata. Jawfiyah tu bermaksud jawfiyah bermaksud selain syafawi. Banyak lagi lah, hawaiyah lah, apa semua tu masuk sekali. Kama yu'lamu, seperti mana yang diketahui, kama yu'lamu min hasyiatil hudhudi, min hasyiatil hudhudi. Kemudian orang tanya pula, dah Muhammad mim tu bukan syafawiyah. Boleh. Fayurad mana? Wa ba'da dhalika, boleh. Wa ba'da dhalika, dan selepas daripada itu, fayuraddu alaihi al-mim. Maka dikritiklah ke atas, dikembalikan. Sekejap. Bukan fayuradu, fayaridu. Dia punya baris beza. Bukan fayuradu, fayaridu. Ejaan sama ya. Fayaridu alaihi al-mimu, maka datang ke atasnya, atas demikian tadi, oleh al-mimu, oleh mim, huruf mim. Min Muhammadin, daripada Muhammad. Sekarang ni ada mim ya. Mim tu syafawi. Macam mana kita kata selain syafawi? Fa innaha syafawiyatun. Maka sungguhnya memanglah dia tu syafawiyah. Fa innaha syafawiyatun, memang dia syafawiyah. Betul lah, fayuraddu, astaghfirullahalazim. Betul. Wa yujabu tu jawab bagi rad. Fayuraddu alaihi ala dhalikal qaul. Okey. Apa dia yang dia rad tu? Al-mimu min Muhammadin. Mimu tu jadi mubtada. Dia suri ibarat lah. Tulis sama je. Fayuraddu alaihi, maka dikritik. Sebab apa? Al-mimu min Muhammad fa innaha syafawiyah. Mim daripada Muhammad tu syafawi. Wa yujabu anhu, maka dijawab. Wa yujabu anhu, maka dijawab bi annahu, dengan bahawasanya irtakabat taghlibu, irtakaba at-taghlibu. Musannif kata selain syafawiyah tu atas jalan ghalib. Daripada Muhammadur Rasulullah, syafawi ke banyak, selain syafawi ke banyak? Selain syafawi lah. Maka dia pun sebut jawfiyah. Betul. Faghuliba ghairu syafawi. Faghuliba ghairu syafawi, maka dighalibkan, dimenangkan selain syafawi. Syafawi mim yang ada. Sebab apa dighalibkan? Likathratihi, noktah. Likathratihi, kerana banyaknya huruf selain syafawi, maka dia pun sebut jawfiyah. Tu murad jawfiyah, bukan syafawiyah. Tu kita pelik tu. Rasa tak sedap. Habis, selesai. Sebab apa? Boleh jawfiyah. Kita pun tak penting. Mengisyaratkan pula seyogianya mendatangkan dua kalimah itu daripada khalis hati, daripada hati yang suci murni. Tiada dengan mulut jua. Bukan dengan mulut syafawi, bukan. Manakan banyaknya guna huruf-huruf tu tubik kot rongga. Jadi dia masuklah hati, la ilaha illallah, gitulah. Dah mim tu ghuliba ala taghlib lah. Ghuliba ala itu irtakabat taghlib. Musannif buat taghlib. Irtakabal musannif at-taghlib. Ghalibnya bukan syafawi. Jadi dia pun kata jawfiyah. Gitu. Sebab banyaknya huruf-huruf tu keluar kot rongga. Jadi, kenapa begitu keluar kot rongga? Kerana la ilaha illallah tu suruh nak masuk ke dalam hati yang suci. Dan lagi sekalian hurufnya, huruf dua kalimah itu tiada bertitik. Cari ya, tak ada titik. Mengisyaratkan disuruh yang mengata dua kalimah tu, bahawa mensunyikan hati, membersihkan hati daripada barang yang lain daripada Allah. Hak ni maqam tinggi tasawuf lah kalau main tasawuf. Bila berzikir tu tak ada benda lain selain Allah. Dan lagi hikmah 7 kalimah kerana maksiat pula 7 anggota, iaitu 7 anggota. 2
dua telinga, dan dua mata, dan lidah, dan perut, dan dua tangan, dan dua kaki, dan lagi pintu Jahannam 7. Maka tiap-tiap satu kalimah mengkifaratkan satu maksiat anggota, dan menutup akan tiap-tiap satu pintu Jahannam dengan kerana Allah dan rahmatnya, ya Allah. Noktah. Itu dalam Bajuri belakang. Tadi itu intaha ta'liq Bajuri. Intaha ta'liq Hasyiah Bajuri ala Sanusi. Ketahui olehmu adalah sekalian daripada kelebihan zikir yang tersebut itu, sama ada zikirnya seorang muqayyad atau zikir mutlak. Zikir muqayyad ni zikir yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Zikir mutlak maksudnya zikir yang tak dikaitkan dengan apa-apa waktu. Itu maksud zikir muqayyad, zikir mutlak. Dan zikir yang mutlak itu tiada disyaratkan dengan adab. Adab-adab yang kita bincang sebelum ni. Kalau zikir mutlak tak payah. Okey, tak payah pun. Barang ketika barang ketika, yakni pada mana-mana keadaan, dan barang tempat, yakni pada mana-mana tempat, dan kelakuan. Apa-apa tak kisah. Kalau zikir mutlak tidak ada pun dituntut untuk buat adab-adab macam yang kita bincang dulu. Okey. Tetapi dengan memeliharakan adab itu terlebih aula. Lebih aula lah tu zikir mutlak. Ini kenderaan ke, mana ada zikir qaid yang dikaitkan dengan waktu kita naik kenderaan contohnya. Kita pun baca hak tu. Tak ada adab, tak payah ra'i ke adab pun tak apa, tapi kalau ra'i lagi bagus. Contoh. Dan zikir muqayyad iaitu zikir muqayyad yang dikerjakan dengan waktu yang tertentu. Barang yang ditentukan oleh syekhnya. Jadi zikir mutlak ni zikir yang bukan tarekat. Zikir muqayyad zikir yang tarekat, yang dibaca pada waktu tertentu yang ditentukan oleh syekhnya, syekh tarekat. Pada waktu yang afdal, seperti kemudian daripada subuh dan isyak, dan sahur dan lain daripada isyak, subuh, sahur. Maka adalah segala adab yang tersebut dahulu pada fasal yang ketiga tak dapat tiada apa tu? Tak nampak pula. Nak khatam ni buat leceh tak? Buat tak nampak lah apa. Tak dapat tiada dipadai memeliharakan dia. Dahulu pada fasa yang ketiga tak dapat tiada ni mesti. Mesti ya. Maka adalah segala adab yang tersebut dahulu pada fasal yang ketiga tak dapat tiada pada fasal ketiga tak dapat tiada dipadai atau dipada. Fasal yang ketiga tak dapat tiada dipadai memeliharakan dia. Tak dapat tiada. Rasa gini, bukan gitu tu. La'alla sok gini. Ketika tak dapat tiada, segala adab yang tersebut dahulu pada fasal yang ketiga tak dapat tiada, yakni mesti pada memeliharakan dia. Tu lebih jelas lagi. Lebih orang panggil mustaqim lah ibarat tu. Jadi tak dapat tiada dipadai ia memeliharakan dia. Jadi macam terabur. Tu dia kata, maka adalah segala adab yang tersebut dahulu pada fasal yang ketiga tak dapat tiada pada memeliharakan dia, memeliharakan adab. Gitu. Betul. Allah. Cabar juga macam kitab ni pun. Mestilah kita memelihara adab-adab tu. Tak dapat tiada, seyogionya begitu. Supaya memberi bekas, yakni memberi bekas zikir beserta adab tadi pada hati seorang yang berzikir. Tu.
Beri bekas apa dia? Tu dia sebut dulu lah. Nur, ma'rifah, khusyuk, bertambah kecerdikan. Sampai jinak tu pun kita duk tak tahu jinak ke apa tu. Tatimmatun. Nak habis ni. Ini suatu kesempurnaan. Hadhihi tatimmatun. Dan jika bukan tempat sekalipun. Yakni yang ni nak sebut akan datang ni bukan kena pada tempat sekalipun, tapi sebab munasabah menyebutkan fadilat zikir, munasabah pula disebutkan fadilat ilmu. Tiba-tiba dia nak sebut pasal fadilat ilmu. Tak ada kaitan lah. Ni dia panggil dalam bahasa Arab istitrad. Dia bincang ya. Dia selit sikit lah. Benda yang ada kait sikit. Apa kaitannya zikir dengan ilmu? Zikir itu penting, ilmu itu penting. Maka dia pun beritahu fadilat ilmu. Tadi dah beritahu fadilat zikir. Ketahui olehmu adalah kelebihan ilmu itu amat banyak daripada ayat Quran dan hadis Nabi. Tetapi aku sebutkan di sini dua hadis. Satu hadis barang yang dikeluarkan oleh Imam Dailami, riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Diangkat mana hadis marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lil alimi ishfa' fi talamidatika walau balagat adada nujumis samai. Walau balagat ay balagat talamidatuka adada nujumis samai. Yakni dikatakan pada hari kiamat di pada mahsyar bagi orang yang alim, syafaatkan olehmu wahai alim pada anak murid engkau. Jadi orang alim boleh syafaat anak murid dia sendiri. Orang alim memang ada boleh syafaat, tapi dengan izin Allah Ta'ala. Dan jikalau walaupun sampailah murid tadi sebilang-bilang bintang di langit sekalipun, banyak sejuta ke contohnya, sejuta tu lah memberi syafaat Allah. Dan hadis yang kedua, mana ni targhib untuk jadi alim. Bila nak jadi alim kena belajar. Tu ya. Dan hadis yang kedua cetera daripada Malik bin Dinar. Hadis yang diangkatkan, yakni dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu. Allahu fa'il. Kitabahu bi yaminihi. Gitu Kitabahu bi yaminihi. Kitabah tu maf'ul bih kedua. Dan barang siapa menolongkan yang menuntut ilmu, jawab diberikan orang yang tolong tu Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala, surat dengan tangan kanannya. Tangan kanan barang siapa yang dia surat ni, mana kitab tu lah, kitab amalan. Jadi kena bantu penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu sungguh lah. Penuntut ilmu malah belajar. Tu kelebihan orang yang menolong. Tadi kelebihan orang alim, ni kelebihan orang menolong penuntut ilmu. Lepas tu kita buka order kitab ni, nak belajar. Dia tu dapat fadilat ni. Tu. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabba al-anbiya'a. Wa man ahabba al-anbiya'a kana ma'ahum ay ma'al anbiya'. Wa man abghada talibal ilmi faqad abghada al-anbiya'a. Fajaza'u man abghada tu jahannam. Dan barang siapa kasih akan yang menuntut ilmu, maka sungguhnya sya'an telah kasihlah akan Nabi. Man ahabba talibal ilm habban anbiya. Nabi-nabi tu al-anbiya, bukan nabi seorang. Dan barang siapa kasih akan segala nabi adalah ia barang siapa serta mereka itu anbiya. Dan barang siapa benci akan orang yang menuntut ilmu, wal-a'yadzubillah, benci makna sekat, tak bagi tengok, terajang dia ke, curi ke sampai dia tak boleh belajar, maka sungguhnya benci ia barang siapa akan segala maka sungguhnya benci ia betul lah, benci ia seorang yang benci penuntut ilmu tu, dia benci akan segala nabi. Noktah. Maka adalah balasan orang benci ni neraka Jahannam. Jahannam apa dia? Kalau orang Islam Jahannam khas. Kalau orang kafir tak ada orang kafir ni, Jahannam orang khas ni. Wa inna li talibil ilmi syafa'atan. Syafa'atan isim inna muakhar. Mithla syafa'atil anbiya'i. Walahu apa dia tu? Walahu fi jannatil firdausi. Betul?
Walahu fi jannatil firdausi alafu qasrin. Alafu mubtada muakhar. Lahu ta'ala suatu mahzuf khabar muqaddam. Ai alafu qasrin lahu fi jannatil firdausi. Wa fi jannatil khuldi mi'atu alafi madinatin min nurin. Wa fi jannatil ma'wa 30 alfi darajatin. 30 alf darajatin. Min yaqutin ahmara. Ahmara mamnu' min as-sarf. Dan bahawasanya sya'an bagi yang menuntut ilmu itu syafaat. Orang mengaji pun boleh syafaat kok. Orang alim boleh syafaat, orang mengaji pun boleh syafaat. Umpama syafaat ambiya, umpama makna tak sama tapi sepertinya. Dan bagi orang yang menuntut ilmu tu pada syurga yang bernama Jannatul Firdaus 10,000 mahligat. Ni orang mengaji 10,000 mahligat. Mahligat ni istana. Dan pada syurga yang bernama Jannatul Khuldi 100,000 Madinah kota daripada nur. Dicipta daripada nur. Boleh sebut saja, cakap tak tahu, urat tak tahu dah. Dan pada syurga yang bernama Jannatul Ma'wa 30,000 darjat daripada yakut. 30,000 darjat daripada yakut yang merah. Permata delima yang merah. Yakni yakut tu permata delima yang merah. Permata delima tu yakut. Tu kelebihan untuk ilmu pula. Walahu bikulli dirhamin yunfaqu fi talabil ilmi minal huril aini ba'da bi'adadi nujumi sama'id dunya wa bi'adadil malaikati. Dan bagi penuntut ilmu tu juga dengan tiap-tiap satu dirham yang dinafkahkan pada penuntut ilmu. Ni kita ada duit, kita bayar sendiri semua ni, tiap-tiap sen tu dibalas dengan sebanyak dengan apa tu, daripada bidadari dengan sebilang-bilang bintang di langit. Banyak kaya. Tu. Dan dengan sebilang-bilang malaikat. Banyak bidadari dapat. Sebanyak-banyak bintang di langit dan malaikat. Malaikat lah paling banyak sekali makhluk. Wa man safaha talibal ilmi harramallahu jasadahu 'alan nari. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang yang menuntut ilmu. Siapa yang salam dah, salam. Ada musafaha. Safaha yusafihu musafaha. Diharamkan Allah tubuhnya atas api neraka. Tu ini dalam kitab Matlaq Madrin awal sekali pada Drus Samin pun ada. Wa man a'ana talibal ilmi kataballahu lahu bara'atan minan nar. Tak payah duk zikir 100,000 kali tadi dah. Tolong menuntut ilmu. Dan barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu, disurat Allah baginya, bagi orang yang tolong tu, kelepasan daripada api neraka. Fidaan minan nar atau bara'atan minan nar. Ala wa inna talibal ilmi idza mata ghafarallahu liman hadara iman hadara janazatahu. Ketahui olehmu dan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu apabila mati diampunkan Allah bagi orang yang hadir jenazahnya. Dah mati dekat. Sebab tu kalau ulama mati kita pergi dapat fadilat ni kalau walaupun ni hadis dhaif. Faqalu limalik ibn dinarin. Malik bin Dinar, ulama tasawuf. Ya akhi, rubbama talibul ilmi yatlubuhu lid-dunya la lil akhirati. Faqala wayhaka. Bukan wayuhibbuka, wayhaka, celaka. Syekh Daud dia silap, bukan dia silap, mungkin cetak silap Dia kata dengan cinta kamu, bukan biha wayhaka situ. Wayhaka alaysa yuqalu talibul ilmi wala yuqalu talibud dunya. Apa maksud ni? Maka berkata segala orang yang hadir, yang mendengar mereka itu orang yang hadir, bagi Malik bin Dinar. Mari ceramah dia lah kot. Dia pun tanya, hei saudara kami, terkadang orang yang menuntut ilmu tu dituntutnya orang tu kerana dunia, tiada kerana akhirat.
Maka berkata ia, titik. Sekarang ni dia kata dia pemuskil. Menuntut ilmu, bukan kadang-kadang talibul ilmi ni dia tuntut kerana dunia. Dia nak pangkat ke, dia nak harta ke. Maka Malik bin Dinar kata, maka berkata ia Malik bin Dinar, bagi mereka itu mereka itu yang hadir, sayang kamu, bukan sayang ni. Dia waihaka, celaka kamu. La'alla sawab, celaka kamu. Celaka kamu ni, apa? Tiadakah dikata baginya, bagi orang yang belajar tu, orang yang menuntut ilmu, memanglah dia atas niat dia, memanglah dunia akhirat tu lantak dia lah. Tapi kita panggil menuntut ilmu tak zahir dia. Zahir makin menuntut ilmu. Dan tiada dikata orang menuntut dunia. Kalau orang menuntut dunia macam mana? Contoh dia pergi kerja contoh. Nampak sahih, jelas zahir dia menuntut dunia. Tapi orang pergi ngaji, niat dia tak tahu dia dunia ke akhirat lantak dia. Semua agama ni. Talibul ilmi syar'i. Talibul ilmi syar'i. Jadi sekarang ni walaupun dia menuntut ilmu kerana dunia, tetapi masalah sekarang ni ialah dia tu dipanggil penuntut ilmu pada zahirnya. Pada batin serah ke Tuhan lah. Tak ada kita tengok orang bawa kitab, kita kata tu ahli dunia. Tak ada, tu dia penuntut ilmu. Mana pula nak cari duit, tak ada. Ala wa inna dhihabal ilmi dhihabul ulama'i. Dhihaba isim inna, dhihabu khabar inna. Ketahui olehmu dan bahawasanya hilang ilmu itu ialah hilang segala ulama, mati. Mati ulama, mati ilmu. Contoh falak. Ada ulama ada, mati banyak sampai falak pun tak ramai orang alim. Faraid ke, usuluddin ke, tu. Wa man adha talibal ilmi la'anathu al malaikatu wa yalqa Allah yawmal qiyamati wa yalqa Allah yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Dan barang siapa menyakiti orang yang menuntut ilmu, sama ada disakiti dengan disekat ke, dicaci ke, di apa-apalah yang bentuk-bentuk menyakiti, dilaknat segala malaikat dan berjumpa akan Allah pada hari kiamat, dan yakni padahal iaitu jumpa Allah atas marah, yakni murka Allah Ta'ala. Tu. Ala wa inna man a'ana talibal ilmi bidirhamin. Ni bagi orang yang bagi kita kitab ni. Basyarathul malaikatu inda naz'ihi raudatan bil jannati wa futiha babun minan nuri fi qabrihi. Ni bagi orang bagi duit. Ketahui olehmu bahawasanya sya'an, barang siapa menolong orang yang menuntut ilmu dengan 1 dirham. Ni rupanya 40 lebih ringgit. Ni 1 dirham ni saya menyukakan dia kan orang yang menolong segala malaikat, yakni oleh segala malaikat, tak kala keluar nyawa orang yang tolong tadi akan kebun di dalam syurga. Mana dapat masuk syurga ni? Dan dibuka pintu daripada nur pada kubur orang yang tolong tadi. Sedap dia. Dia tak mengaji tapi tolong orang mengaji. Bagus dah. Orang mengaji ni besar dia punya sumbangan dia, iaitu melepaskan fardu kifayah. Tu pada asal dia. Tapi sekarang ni masalahnya pelajar tak apa nak lepas fardu kifayah orang ni. Fardu ain pun sakut lagi. Tu lagu mana tak tahu tu. Dan lain daripada hadis-hadis tadi, daripada beberapa fadail yang disebut oleh Syekh Ahmad Suhaimi di dalam syarah Hudhudi. Dia banyak ambil syarah Suhaimi kitab Dhiyaul Murid ni. Kalau tulis balik kitab Dhiyaul Murid ni tak tahu berapa muka surat. Mungkin 30 kot. Tak tahu 30 ke 20 lebih. Nas'alullah subhanahu apa ya? Dan lainnya berapa disebut oleh Syekh. Dan 2 hadis itu yang disebut dalam kitab itu. Dan 2 hadis itu yang disebut di dalam kitab itu, kitab Hasyiah Suhaimi itu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala nafi'an wa qalban wa'iyan. Wa'iyan tu ataf dah sifat qalban.
wa'iyan ni yang bersih, suci. Wa ta'ala, dan mudah-mudahan meminta oleh kami akan Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'a, akan ilmu yang bermanfaat, wa qalban wa'iya, dan juga hati yang bersih, wa amalan maqbula, dan juga amalan yang diterima oleh Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Patu al khatimatu fi asma'ihi wa fawaida la yanbaghi. Wa fawaida mamnu min as-sarf fawaila. Patu la yanbaghi sifat. Fawaida la yanbaghi alla nakhluwa minha min fawaid. Bermula khatimah pada menyatakan beberapa nama apa? Nama la ilaha illallah kan? Cumanya dia letak asma'ihi ya. Dia dengan kalau ikutkan dulu-dulu tu dia buat kalimatul la ilaha illallah, tak apalah. Takdir jelah asma'ihi asma'il madhkur min qawli la ilaha illallah, ataupun asma'ihi asma'i qawli la ilaha illallah. Boleh juga. Dan beberapa faedah yang tiada sekalian bukan tiada sekalian, la'alla sawab, yang tiada seyogianya. Seyogianya tu dia alik tak letak seyogianya, bahawa tiada disunyikan, tiada dibuangkan, tiada dihilangkan pada risalah ini. Risalah tu Yaul Murid, daripada menyebutkan faedah. Tu. Ketahui olehmu adapun nama la ilaha illallah yang disebut pada Quran beberapa perkara. Banyak nama ni. Nama kalimah tu. Setengah daripada nama tu kalimatut taqwa. Kalimatut taqwa. Mana bukti dia? Cuba. Dah buka sebelah lah. Tu tengok bawah bawah. Tu taklid. Yang dua tu qauluhu at-tabaiin. Setengah daripada nama tu kalimatut taqwa. Firman Allah Taala, wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan dilazimkan mereka itu orang beriman kalimah takwa, iaitu kalimah takwa, iaitu mereka tu iaitu maksud dilazimkan mereka itu kalimah takwa, iaitu orang yang muwahhid. Jadi ginilah, iaitu mereka itu siapa? Orang yang muwahhid. La ilaha illallah. La ilallah kembali kepada kalimatut taqwa. Muwahhid ni wahada yuwahhidu tauhidan, bertauhid. Dan setengah daripada nama kalimah tauhid tu kalimah thayyibah. Ni boleh buat catat berapa nama. Cuba buat nombor. Nanti akhir sekali kita tengok berapa. Buat nombor ni 2. Dan setengah daripada namanya kalimah thayyibah. Firman Allah Ta'ala, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Telah membandingkan Allah akan satu misal. Membandingkan umpama kalimah yang baik. Apa tu? Iaitu kalimah yang baik. Ini tafsir la ilaha illallah. Seperti pohon kayu yang baik perdunya, yakni rantingnya, tangkainya, tetapi ia mana pula tiba-tiba tetapi ni? Silap-silap, bukan tetapi, tetap. Dia je gitu. Saya tak ejar itu tetap. Aduh, memeningkan kita. Nak habis mening lagi. Tetap ia perdu tu. Dan cawang pokok tu pada langit. Perdu ni akar. Akar dia tu tetap bawah bumi. Cawang tu dahat ranting pada langit. Yakni perdunya, ini akarnya itu tetap ia perdu pada hati orang mukmin. Ni sebuah tasbih. Ni tasbih lah. Hati orang mukmin tu tetap
Dan pahala orang mukmin tu naik ke langit. Tu tasbih dengan pokok. Dan setengah daripada nama kalimah tu. Berapa dah? 3. Dinamakan kalimatus sabit. Firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa huwa qawlu la. Wa huwa tu bukan Al-Quran tu. Tafsir. Wa huwa qawlu la ilaha illallah. Ditetapkan Allah akan segala mereka yang percaya dengan perkataan yang tetap. Apa perkataan tetap? Tu la ilaha illallah. Di dalam hidup dunia dan di dalam akhirat. Dan iaitu perkataan tetap tu, kata la ilaha illallah. Tu. Dan setengah daripada nama. Berapa dah? 4. Dinamakan kalimatul ulya. Kalimatul ulya. Firman Allah Ta'ala, kalimah yang tertinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimah Allah apa dia? La ilaha illallah. Dan telah menjadikan kalimah segala mereka yang kafir rendah. Kalimah orang kafir jadi hina, rendah. Dan kalimah Allah itu iaitu kalimah Allah yang tinggi. Apa dia? Dan iaitu kalimah yang tinggi, la ilaha illallah. Dan setengah daripadanya nama berapa? 5. Dinamakan kalimatus sabat. Tadi sabit ni sabat pula. Firman Allah Ta'ala, fa'lam. Sabat lebih kurang sabit juga, tetap. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Artinya mensabitkan atas daripada pengetahuan akan keesaan Allah. Mensabitkan pengetahuan. Tadi al-qaulus sabit, ni as-sabat. Ai sabatul ilmi fi wahdaniyatillah. Dan setengah daripada nama tu dinamakan kalimatul husna. Firman Allah Ta'ala, alladzina ahsanul husna wa ziyadah, iaitu bagi mereka yang baik mereka itu akan kebajikan. Apa dia yang kebajikan tu? Iaitu al-husna tu, bajikan tu la ilaha illallah. Kata qil, arti husna iaitu syurga, dan arti ziyadah itu menilik kepada wajhullah, iaitu zat Allah. Wajhun bermakna zat, dipanggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Noktah. Dan memang ziyadah tu maksud, ada yang mentafsirkan menilik Allah Ta'ala. Dan setengah daripada nama dia lagi dinamakan kalimatul adl. Firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-adl situ ialah la ilaha illallah. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan adil, yakni la ilaha illallah tu, menyuruh dengan menyebut kalimah la ilaha illallah dan kebajikan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pakar tafsir, iaitu al-adl, syahadatu an la ilaha illallah, iaitu bersyahadah, bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan setengah daripada nama tu dinamakan kalimatus istiqamah, kalimah istiqamah. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Bahwasanya segala mereka yang berkata mereka itu Tuhan kami Allah, kemudian meninggalkan mereka itu akan amal mereka itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, makna istiqamah itu kata la ilaha illallah. Jadi yang diterjemah tadi itu dah tafsir tu. Dah tafsir dah. Segala mereka yang berkata mereka itu Tuhan kami Allah, kemudian meninggalkan mereka itu akan amal mereka itu. Tapi tu lah, dia kalau ikutkan tsumastaqamu tu, dia patutnya terjemah terus lah apa dia tsumastaqamu tu. Tak payahlah cerita hal lain dulu. Tu ada tsumastaqamu supaya tetap. Jadi la ilaha illallah bukan sekadar untuk syahadah iman, tapi untuk istiqamah dalam keimanan dia, dengan melaksanakan kewajipan dia, amalan dia, jangan tinggal. Dan setengah daripadanya berapa ni? Daripada kalimah tu dinamakan kalimatul ahdi. Firman Allah Ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Itu
tiada pemilik mereka itu akan syafaat, melainkan orang yang mengambil pada Allah Ta'ala janji. Janji itu apa dia? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu janji kata la ilaha illallah, noktah. Dan orang ulama, orang alim, penuntut ilmu dan Nabi sekalipun tak akan boleh beri syafaat melainkan dengan izin dia. Izin baru boleh beri syafaat. Dan setengah daripada nama kalimah tu dinamakan kalimatul maqalid. Maqalid. Firman Allah Ta'ala, lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah. Ni tak tahu macam ni. Apa tu? Melentakkan. Ya? Meletakkan. Betul. Betul tak? Meletakkan 7 petala langit dan bumi. Meletakkan apa 7 petala langit dan bumi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, iaitu. Tapi kalau ikutkan maqalid tu, kita kata iaitu maqalid lalulah. La ilaha illallah. Tu dia dalam kitab tafsir, maqalid tu makna mafatih, pembuka. Allah Taala letak Allah Taala tu memiliki pembuka as-samawati wal ard. Apa pembuka tu? Al-fawatih tu, maqalid tu la ilaha illallah sebagainya kata. Tu itulah asal tafsir gitulah. Tu. Dan setengah daripada nama kalimah dinamakan kalimatus sadid. Berapa dah? 7, 9. 11 lagi. Tadi bukan 11. Okey. Dinamakan kalimatus sadid. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Segala mereka yang percaya, mereka itu akan Allah. Takutlah kamu akan Allah dan kata kamu akan Allah perkataan yang benar. Apa tu? Iaitu perkataan yang benar, la ilaha illallah. Banyak. Dan setengah daripada nama kalimah itu dinamakan kalimah siratal mustaqim. Firman Allah Ta'ala, wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Takkan sirat tu pula. Dan bahawasanya sya'an, inilah jalan kami yang betul, maka ikutlah oleh kamu akan jalan yang betul. Apa jalan yang betul? Iaitu jalan yang betul, la ilaha illallah. Dan setengah daripada kalimah tu dinamakan kalimatul haqqi. Firman Allah Ta'ala, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq. Dan tiada memilik segala mereka yang meminta mereka itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala syafaat, melainkan mereka yang menaik saksi dengan sebenarnya. Apa yang menaik saksi tu? Bil haq tu, iaitu mengata la ilaha illallah. Mereka tidak dapat tiada memilik segala mereka yang meminta mereka itu daripada yang lain daripada Allah akan syafaat. Orang yang minta selain orang yang minta selain daripada Allah syafaat, mana minta pada Nabi, minta pada ulama, penuntut ilmu hak tadi, tak akan dapat melainkan orang yang Islam. Orang kafir tak dapat dah. Orang yang beriman, dia ada syafaat Allah ada juga. Syafaat Allah ada juga. Syafaat Allah, syafaat malaikat. Malaikat ada syafaat. Kemudian dan setengah daripada nama dinamakan kalimatus siddiq. Kalimatus siddiq. Firman Allah Ta'ala, walladhi jaa bis-sidqi wa sadaqa bihi. Dan segala wa saddaqa bihi. Saddaqa bihi. Saddaqa yusaddiqu tasdiq. Betul. Lepas tu jadi as-siddiq. Dan segala mereka yang mendatangkan mereka itu dengan sebenarnya dan dibenarkan dengan dia, dengan mereka itu, dengan yang mendatangkan tu. Dan segala mereka yang mendatangkan mereka lah dengan sebenarnya, dengan hak, dengan sebenarnya as-sidq, dan dibenarkan dengan dia, dengan apa yang didatangkan. Bihi ay billadhi. Jadi dengan dia tu balik pada yang. Kata ahli tafsir iaitu yang tadi, walladhi najaa bis-sidqi. Apa yang as-sidqi itu? Iaitu mengata la ilaha illallah.
Dan setengah daripada nama kalimah dinamakan kalimatul iman. Dan dinamakan pula kalimatu al-khulud fil jannah. Dua ni dua ni. Berapa ni? 16, 17 16 15, 16 Wih, banyak. Sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi khalisan mukhlisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa adalah akhir perkataannya, kataan seorang, hal keadaannya seorang suci hati seorang, lagi jernih daripada hatinya seorang, masuk syurga. Yakni serta orang yang dapat kemenangan. Yakni masuk syurga serta orang yang dapat kemenangan, tiada terdahulu siksa. Noktah. Jadi ni dalil kata la ilaha illallah dia masuk dalam kalimatul iman. Kalimatul iman dan kalimah al-khulud fil jannah, kekal dalam syurga. Walaupun tak secara zahir lah macam dalam Quran tu. Ni mafhum daripada hadis ni. Nama dia keluar. Setengah daripadanya daripada nama tu ialah kalimatul ismah wan najah. Kalimatul ismah wan najah ni kira satu tak apa. Sabda Nabi SAW, fa idza qaluha. Apa dia? Asamu asamu minni. Asamu minni, betul lah. Oh, ni sabda Nabi bukan Quran, silap. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dima'a maf'ulun bih lah, wa amwala ma'tuf. Maka apabila berkata mereka itu kafir, maka apabila berkata mereka itu kafir lah. Kata apa? La ilaha illallah. Terpelihara tu jawab. Terpelihara, ini niscaya terpelihara mereka itu kafir yang ucap la ilaha illallah daripada kami Nabi dan umat dia. Darah mereka itu kafir, dan harta mereka itu kafir. Kerana kalau mereka tu masuk Islam, tak kena tawan lah. Kalau kena tawan, habis harta hilang dan boleh kena bunuh sebab dia kafir harbi. Tu dalam Arba'in An-Nawawiyah pun ada. Dan setengah daripadanya daripada nama tu dinamakan Miftahul Jannah, kunci syurga, iaitu Miftahul Jannah la ilaha illallah. Dia tak umari dalil lah, dia sebut Dan dinamakan pula Thamanul Jannah. Thamanul Jannah ni biasa thaman ni harga. Mana benda berharga lah daripada syurga. Iaitu la ilaha illallah. Dan dinamakan pula kalimatul ikhlas. Dan dinamakan pula da'watul haq, iaitu la ilaha illallah. Dan urwatul wuthqa, iaitu la ilaha illallah. Berapa dah? 21 nama. Dan lainnya lagi, ada lagi beberapa banyak lagi yang disebut firman dan hadis. Yang ini disebut dalam Quran dan hadis. Habis dah. 21 nama. Lepas tu dia nak bincang pasal isu zikir. Faidatun ay hadhihi faidatun. Ini suatu faedah. Jika dikata orang, apa faedah dan maksud daripada membanyakkan mengulang-ulang menyebut la ilaha illallah serta i'tiqad menafikan yang dinafi. Yang dinafi apa? Ilah. Yang dinafi ilah. Dan menyebutkan yang sudah sabit, iaitu Allah. Apa faedah? Apa faedah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedangkan kita ulang-ulang sebut la ilaha illallah tu dalam keadaan kita i'tiqad yang dinafi tu memang tak ada, iaitu ilah yang selain Allah memang tak ada. Dan kita mensabitkan benda yang telah sabit, kita dah ulang. Kita i'tiqad dah Allah Ta'ala sabit. Yang ternafi ialah Tuhan sebenar yang lain daripada Allah. Tu yang kita nafi. Kenapa kita ulang-ulang lagi? Jawab, adalah faedah itu amat banyak. Faedah ulang dan bersalah-salahan pangkat manusia. Pangkat manusia yakni pada memahami la ilaha illallah. Maka setengah daripada manusia yang berzikir itu membanyakkan zikir, menunjukkan menjunjungkan perintah Allah. Menjunjung, membuat, mematuhi dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Segala mereka percaya, mereka itu sebut olehmu akan Allah sebagai sebut yang banyak. Noktah. Jadi adalah faedah mengulang-ulang, ada faedahnya. Kerana manusia berbeza-beza kenapa diulang tu.
Ada yang ulang kerana mengikut perintah Tuhan ni, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Ada kalanya kerana menuntut banyak pahala. Bukan kerana semata-mata Allah suruh, bahkan nak pahala. Dan berkehendak pahala zikir tadi. Kerana tiap-tiap kali daripada zikir itu ibarat yang berlain-lain. Ibarat yang berlain-lain makna la ilaha illallah boleh jadi maksud orang yang sebut tu lain-lain tujuan dia. Ada tujuan kerana patuh perintah Tuhan, ada tujuan nak dapat pahala, ada tujuan untuk untuk mendapat makrifat Allah Taala. Maka dapat pahala bagi seorang dengan ibarat yang berlain-lainan tu. Tak apa? Dia nak ikut perintah Tuhan dapat pahala. La ilaha illallah, kenapa dia tikrar, kenapa dia ulang-ulang? Kerana nak pahala banyak. Ikutlah, dapat pahala. Insya-Allah daripada Allah beri seperti barang yang diqasatnya seorang dan diniatnya seorang. Noktah. Dan setengah mereka itu manusia mengqasat mereka itu meninggalkan atas menyebut akan nama kekasihnya seorang, sebab kasih ia mereka itu dan gemar ia mereka itu, suka mereka itu. Noktah. Sebab apa dia sebut la ilaha illallah? Sebab ada setengah dia sebut la ilaha illallah tu kerana dia kerana dia tak sanggup nak sebut nama kekasih secara direct, iaitu Allah. Ni tasawuf. Dia tak sanggup nak sebut direct nama Allah, yang mana Allah tu Tuhan yang dia kasih. Maka dia panjang sikit, la ilaha illallah. Gitu. Allah. Dan setengah daripada mereka itu manusia, sebab adalah la ilaha illallah terlebih manfaat daripada segala ubat, menolakkan bagi penyakit, kasih akan dunia dan was-wasnya. Jadi ada setengah yang sebut banyak kali la ilaha illallah tu sebab dia ingat untuk dapat manfaat, jadi ubat kepada penyakit, jadi ubat kepada kasih akan dunia, menjadi ubat kepada was-was. Was-was memang ubat dia pun. Dan menghidupkan hati kepada Allah. Noktah. Sebab itulah telah memilih Allah. Sebab itulah telah memilih oleh arifin, ay arifin billah khassah, melazimkan segala orang yang salik ni orang baru nak tuju pada Allah, orang yang baru tarekat, dengan membanyakkan la ilaha illallah. Jadi tarekat aurat umum dia ialah tak masuk ke? Masuk. Aurat umum dia ialah 3. Selawat, la ilaha illallah dan juga istighfar. Mesti ada. Dan setengah dari, paling kurang 100 kali. Dan setengah daripada mereka itu manusia mengqasat, menyerahkan hati dan membersihkan dia di hati daripada karat lalai. Karat lalai, ini lalai yang menyerupai karat. Tawafat musyabbah bi para musyabbah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba la tasda'u kama la tasda'a. Betul lah. La tasda'u, betul. Lam tu lam muzahliqah. La tasda'u kama yasda'u al-hadid, kama yasda'u al-hadidu. Dia ada hamzah qata'. Dia tidak ada hamzah qata' ni, dia ada hamzah qata'. Bukan dia alif je ni, dia ada hamzah qat'i. Hamzatul qat'i. Yasda'u wajala yasda'u al-hadid, yasda'u al-hadidu wajala'uha la ilaha illallah. Bahwasanya hati itu sungguhnya berkarat seperti berkarat besi, dan membersihkan hati itu la ilaha illallah. Noktah. Wajala'uha tu mubtada lah, la ilaha illallah tu khabar. Dan setengah daripada sebab mereka ulang tu, mereka yang membanyakkan menyebutkan dia, nya tu kena kepada mereka lah. Dan setengah daripada nya mereka yang membanyakkan menyebutkan dia la ilaha illallah tu, kerana barang yang didapatnya bagi mereka lazat manis. Sebab tu dia banyak kali dia berasa sedap, membesarkan Allah Ta'ala. Dia sedap untuk menta'zimkan Allah. Sampai ke peringkat ni sedap. Tiada hampir ia seorang dapat sabar daripada membesarkan Allah Ta'ala, kerana dapat lazat.
daripada lazat manis membesarkan Allah. Tak dapat tahan. Lepas tu dia ulang banyak kali. Tu. Dan orang yang dapat manis pada ibadatnya. Tadi tiada hampir ia dapat sabar daripadanya, dan orang yang dapat manis pada ibadatnya, pada ibadat la ilaha illallah. Pada ibadatnya seorang, yakni pada menyebutkan la ilaha illallah. Jadi orang yang dapat manis ni dia nak lagi, jadi dia ulang. Maka hanya sungguhnya sya'an diberi balasnya seorang di dalam dunia yang bersegera. Ni dia panggil jannatul ajilah. Dalam kitab Bahjatul Wasail sebut jannatul ajilah ialah syurga yang dicepatkan, iaitu orang yang beramal dengan ilmu dia. Jadi sedar tu. Yang bersegera yang dikatakan jannatul ajilah, kerana orang yang beramal kerana Allah diberi dua balas. Satu balas yang bersegera, iaitu manis ibadat, dan kata orang satunya ditangguhkan pada akhirat, iaitu pahalanya dapat syurga dan melihat akan Tuhannya seorang. Habis, selesai. Tu isu kenapa kita selalu ulang la ilaha illallah. Soal, jika dikata orang kita adakah yang berzikir Allah itu diberi pahala? Beri pahala ke tak zikir Allah ni? Jika tiada diniatnya, koik kata tak beri, dapat pahala ke tak? Jika tiada diniatnya zikir, dia sebut Allah dapat pahala ke tak? Dan ditakwilkan, betul tu. Jika dikata orang kita, adakah yang berzikir Allah itu diberi pahala jika tiada diniatnya? Kalau dia tak niat, dia sebut Allah, dia tak niat zikir, dapat pahala ke tak? Dan ditakwilkan, yakni atah pada niat. Dia sebut Allah tu tanpa takwil. Takwil apa? Iaitu Allahu Akbar. Tu takwil tu. Takwil ni takdir lah. Bukan dia takwil apa. Macam orang kata Allah tak dapat edah. Bukan tak dapat edah, dia tu tak dapat edah. Dia tak erti nahwu sarah. Tu. Kalau orang tahu nahwu sarah, dia tahu Allah tu boleh jadi takdir. Allahu Akbar ke, Subhanallah ke. Allah tu. Dan apa yang diniatkan pada maknanya, makna Allah. Kalau kata takdir, kalau kata takwil, dia niat apa? Dan mana yang afdal, Allah atau zikir la ilaha illallah? Tu. Jawabnya, bahkan diberi pahala orang yang berzikir Allah dengan tiada niat. Tak ada niat pun dapat pahala. Satu. Dan takwil sekalipun, walaupun dia tak takwil, dia bukannya takwil Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, bukan. Seperti barang yang disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani pada syarah Bukhari. Boleh cek. Satu boleh cek betul ke tak? Satu kalau betul, memang kemah. Sebab Ibnu Hajar Asqalani kot. Fathul Bari. Kita pun tahu ni. Kerana hanya sungguhnya disyaratkan niat ibadat setengah itu yang tiada ada beza pada diri ibadat dengan adat. Noktah. Sebab apa tak ada niat ni dapat pahala? Sebab kalau niat ni ialah benda yang ibadat tu sama dengan adat, baru kena niat. Lepas tu dia kata, kerana hanya sungguhnya yang disyaratkan niat tu ialah ibadat setengah itu, disyaratkan niat ibadat setengah itu, yang ni setengah ibadat, yang tiada ada beza, yang ni beza antara ibadat pada diri ibadat dengan adat. Contoh mandi ada beza tak? Tak ada beza. Kecuali niat, apa dia? Niat mandi junub. Baru beza. Tu. Wuduk, basuh muka. Kita pun basuh. Ada tak sama dengan adat? Ada, iaitu basuh muka. Kita niat jadi wuduk. Tu. Tak makan, tak minum. Kita tak niat puasa. Sama dengan adat tak? Sama dengan adat, iaitu tak makan, tak minum. Bila niat jadi puasa. Ada pun ibadat yang ada beza pada diri ibadat dan tiada ada adat. Tak ada pada adat tapi ibadat ada. Seumpama seperti zikir Allah, maka tiada berkehendak kepada niat lagi. Yang tak ada pada adat ni Allah. Kalau ada pada adat, orang kafir pun sebut Allah juga. Kerana dipalingkan rupa ibadat Allah tu kepada barang yang dihantarkan, barang yang dikenakan baginya bagi barang. Jadi Allah tu tak ada pada adat. Lepas tu ditasarrufkan, diinsirafkan,
diletakkan Allah yang disebut tu pada ibadat selalu, tanpa ada adat atau ibadat. Sebab tak ada pada adat sebut Allah. Yang adanya ibadat saja. Seperti doa dan tilawah. Seperti doa. Doa ibadat. Mana ada adat? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran mana ada adat? Ibadat. Tu. Sebab tu orang tilawatul Quran, kalau dia tak berjunuk, tak payah niat kira Quran. Kecuali orang junuk saja dia perlu qasad, sebab dia tu ada kaitan yang haram baca Quran. Jadi kena ada qasad. Kalau orang yang tak ada junuk, tak ada apa, bila dia baca Quran, tak ada qasad niat baca Quran pun jadi Quran. Sebab dia tidak ada beza dengan adat. Tu. Seperti kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, zikir digerakkan lidah dengan zikir serta lalai daripada zikir, hasil pahalanya. Orang zikir tapi lalai, apa pahala dapat tak? Dapat. Sebab dia duduk letih dengan mulut tu. Kerana bahawasanya terlebih baik daripada menggerakkan lidah dengan mengumpat-ngumpat. Tu. Ngumpat dengan zikir. Zikir yang lalai tu lagi bagus daripada mengumpat. Tetapi ia seorang terlebih baik berzikir serta lalai daripada diam. Diam, ngumpat, zikir. Mana lagi bagus? Zikir lah. Walaupun zikir tu lalai. Daripada diam tak dapat apa. Ngumpat dapat dosa. Diam tak dapat apa. Tu. Habis. Dan ada pun ditakwilkan makna Allah itu, iaitu takwil bersalah-salahan martabat orang. Beza. Tarah orang awam dia sebut Allah, lain makna dia. Orang yang salik sebut Allah, lain maknanya. Orang yang arif billah sebut Allah, lain maknanya. Maka setengah daripada mereka itu, orang yang berzikir tu, diniatkan Allah itu Allah ma'budun, Allah itu yang disembah, atau haqqullahi haqqun, haqqullah, zat Allah itu hak betul. Dan setengahnya Allahu matlubun, Allah itu yang dituntut. Dan setengahnya Allahu maqsudun, Allah itu juga yang dikosadkan. Dan setengahnya Allahu mawjudun. Hak ni paling tinggi sekali. Kata ahli tasawuf seperti Imam Ghazali dan lainnya radhiyallahu ta'ala anhu, pada takwil itu tafsir. Maka jika yang berzikir Allah itu orang awam, maka diingatkan makna Allah tu Allahul ma'bud bihaqqin. Itu untuk awam. Atau Allahul ghani, Allah itu terkaya, an kulli ma siwahu al-muftaqiru ilaihi jami'u ma adahu. Seperti khilaf pada la ilaha illallah dulu. Itu untuk orang awam. Bila disebut la Allah tu, Allah tu apa dia? Kalau nak takwil makna Allah, takwil Allahu ma'budun bihaqqin, ataupun Allahu al-ghaniyyu an kulli ma siwah al-muftaqiru ilaihi jami'u ma'adah. Itu dalam hati ya. Atau ada yang berzikir itu ahlus suluk. Ni yang kedua, orang ahli tarekat. Belum sampai arif billah lagi. Maka minta tolong pada Allah, maka diniatkan pada hatinya, hati orang saleh itu Allahul matlub. Minta tolong tu sampai pada Allah, arif billah. Atau Allahul mashhud. Allah lah yang dituntut, Allah lah yang disaksikan. Disaksikan mata hati. Atau yang berzikir itu orang arif billah, maka dihadirkan makna Allah tu Allahul mawjud, noktah. Allah sahaja yang ada pada hakikat. Tu. Adapun yang terlebih zikir yang dipilih, adapun yang terlebih zikir ni maksudnya adapun zikir yang terlebih mukhtar, terlebih dipilih oleh Junaid, ini Junaid Al-Baghdadi. Zikir antara Allah dengan la ilaha illallah, Junaid Al-Baghdadi pilih mana? Dan jamaah, ini sekelompok ulama, iaitu zikir la ilaha illallah daripada Allah. Nya tu kena pada Allah dah. Jadi menurut Junaid Al-Baghdadi, bukan Junaid Al-Baghdadi apa? Junaid Al-Baghdadi ya? Imam Junaid Al-Baghdadi kata zikir la ilaha illallah lebih afdal daripada Allah. Lebih afdal, bukan kata haram. Bukan kata haram ke apa. Tu. Dan yang dipilih oleh Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad. Yang mana Imam Ahmad ni
Bila dia sembahyang di belakang Imam Ghazali, dia nampak darah kat Imam Ghazali. Dia nampak darah di belakang baju Imam Ghazali. Dia pun mufaraqah. Lepas tu mak dia tengok kenapa mufaraqah. Sebab saya tengok tadi Imam Ghazali ni ada darah belakang baju dia. Padahal tak ada pun. Lepas tu Imam Ghazali jawab, Imam Ghazali bukan ada darah syukur, tapi ketika sembahyang tu dia duk fikir tentang hukum haid. Tu. Sampai dikasyahkan pada dia darah tu ada di baju Imam Ghazali. Jadi Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali kata tafsil. Jika orang mubtadi, mubtadi apa dia? Orang yang baru nak masuk salik ni. Orang yang baru nak mula berzikir ni. Zikir la ilaha illallah itu terlebih afdal padanya pada mubtadi. Bukan Allah lah. La ilaha illallah. Dan jika orang mutawassit tengah-tengah, zikir mereka itu mutawassit, Allah terlebih afdal bagi mereka itu mutawassit. Kerana zikir Allah menafikan segala bahagian nufus. Nufus ni nafsun. Nafsun ni benda lah. Nafsun ni sesuatu. Nufus segala sesuatu. Dan menetapkan segala hak Tuhannya seorang. Bahasa dia tu. Dan mensegerakan bagi menghilangkan aghyar, iaitu benda selain Allah dalam hati. Dan mendatangkan segala anwar, nur cahaya ilahi. Tu mutawassit. Dan jika orang yang muntahi dipilih bagi mereka itu orang muntahi. Muntahi ni arif billah. Dia pergi pilih. Zikir zat. Apa zikir zat? Iaitu hu. Tu zikir zat panggil. Tu untuk muntahi. Kata setengah daripada ahli tasawuf yang terlebih zikir itu, yang terlebih zikir makna yang terlebih terpilih untuk zikir ialah Allah. Jadi untuk muntahi hu. Huwa. Dia. Zat. Dia. Tu. Kalau kita duk main huwa. Itu lain. Aduh lah. Kata setengah daripada ahli tasawuf yang terlebih zikir, yang ini terlebih pilih untuk zikir itu zikir Allah. Ada yang kata Allah secara mutlak. Jikalau bagi orang mubtadi sekalipun, ada yang kata gitu. Boleh buat tamindah hukum zikir Allah. Kata Jaubari qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan Allah Taala mensucikan ruhnya, ruh Al-Jaubari, adalah seorang laki-laki daripada sahabat kami, membanyakkan ia sahabat kami daripada berzikir Allah. Banyak. Jadi ada banyak ulama yang beramal Allah ni. Maka jatuh di atas kepala sahabat tadi pohon tamak. Maka memancar-mancar darah tersebut, darah dia tu atas bumi Allah. Mati ya. Jatuh jatuh kat atas pohon kamak, pohon kurma tu jatuh, mati. Bila terkeluar darah, terpancar darah, tertulis Allah. Tu dia. Mas'alatun. Adalah disyaratkan pada zikir dengan jalalah itu, bahwasanya adalah segala huruf jalalah itu adalah disyaratkan pada zikir dengan jalalah. Betul? Betul? Adalah disyaratkan pada zikir dengan jalalah. Adalah disyaratkan pada zikir dengan jalalah itu. Okey, betul. Adalah disyaratkan pada zikir dengan jalalah, iaitu ismul jalalah Allah saja tu. Bahwasanya adalah segala hurufnya jalalah tu menyatakan huruf sekaliannya. Makna sebut jelas. Jangan main-main ya. Atau tiada disyaratkan. Ni soalan. Soalan ni. Kena sebut jelas ke semua ataupun macam mana? Kena sebut Allah sungguh ke atau macam mana? Jawapan. Bahkan disyaratkan demikian menyatakan sekalian huruf. Kena sebut sungguh Allah. Supaya dapat pahala sebut jalalah tadi. Dan jikalau tiada nyata, tiada diberi pahala selama ada ia orang yang kata tu jaga, yang ni sedar dan ikhtiar, dia usaha memeliharakan bagi akal seorang. Dia ada usaha, dia ada ikhtiar, dia kosak tapi sengaja buat baca Allah tu tak kena. Tu tak dapat pahala.
Kalau baca tu kena, dapat pahala. Allah. Ha. Kata Syekh Yusuf Al-Ajami rahimahullahu ta'ala pada risalah Syekh Yusuf pada adab zikir. Dia kata, hanya sungguhnya lazim bagi orang yang berzikir itu memeliharakan adab zikir dan menyatakan segala huruf zikir itu selama ada ia seorang memeliharakan pada akalnya seorang. Memelihara pada akal ni makna terjaga, sedar diri. Dan berikhtiar, berusaha, ada pilihan pada zikir seorang, bukan zakar. Baca silap dia. Adapun apabila ghaib, ni tadi sedar ni ghaib ni fana, ni mari fana. Dan apabila ghaib akannya seorang, maka adalah bagi orang yang ghaibah. Ghaibah kan kita dulu kata zikir ghaibah. Ni orang yang fana. Zikir orang yang tak akal dia sudah keluar. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Kasyifatu saja, orang yang berzikir sampai fana batal sembahyang. Tu bab hilangkan. Tu. Bagi orang yang ghaibah tu beberapa hikmah adalah pengajaran dia yang dapat akan orang tadi oleh yang dapat akan hikmah oleh yang berzikir itu, yang berzikir ghaibah, atau tiada didapat apa yang dizikir tu. Jadi hikmah tu boleh didapat, boleh tidak. Hikmah tu tak tahulah apa benda yang didapat tu daripada Allah Taala. Ni orang yang ghaib akal dia. Tadi orang yang orang yang sedar kena pelihara adab dia, kena cakap betul la ilaha illallah, kena la ilaha illallah lah. Allah sebut betul lah. Dan adapun apabila ditinggalkan ikhtiarnya seorang bagi yang berzikir pada zikirnya, bukan zakar maka tiada picit, tiada sempit, tiada susah atas orang yang ada ikhtiar, ada pilihan. Adapun apabila ditinggalkan ikhtiarnya seorang bagi yang berzikir pada zikirnya, maka tiada picit atasnya. Adapun apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir pada zikirnya, maka tiada picit atasnya. Apabila ditinggalkan ikhtiarnya, dan adapun apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir pada zikirnya, maka tiada picit atasnya. Dan adapun apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir pada zikirnya, maka tiada picit atasnya. Okey. Nak kata gini, dan adapun apabila ditinggalkan ikhtiarnya seorang, ditinggalkan pilihannya seorang, usahanya seorang bagi yang berzikir pada zikirnya seorang, maka tiada picit atasnya. Tiada picit atasnya, atas orang ikhtiar tu. Gini nak kata, orang yang ikhtiar, orang yang ada usaha ikhtiar, boleh cakap dengan betul, dengan sempurna. Orang yang nak kata apa ni? Apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir pada zikirnya, maka tiada picit, tiada susah atasnya, tiada sempit atasnya. Betapa tu lain dah. Apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir pada zikirnya, maka tiada picit atasnya. Apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir pada zikirnya, apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir dengan zikirnya, pada zikirnya. Apa yang nak kata ni? Macam something ni. Cara tak kena ayat ni. Apabila ditinggalkan ikhtiarnya bagi yang berzikir pada zikirnya, maka tiada picit atasnya. Okey. Dan adapun apabila ditinggalkan ikhtiar seorang, maknanya muqabil bagi ikhtiar. Orang ni tidak ada kehendak. Mana ni dia panggil, istilah dia, orang yang ditinggalkan ikhtiar ni syatahat. Tu. Terlancar ridah. Bukan dengan dia nak sebut tak, dia terlancar ridah. Dia panggil istilah tasawufnya syatahat, la tahan. Contoh, Allah fi jaibi.
Ataupun Allah fi dari, Allah dalam rumahku. Tu dia panggil syafaat. Tu. Dia bukan nak kata dia etika Allah dalam rumah dah. Dia nak kata hamba Allah dalam rumah. Tu. Tapi terlanjur lidah, terlanjur ingat Allah fi dar. Tu syafaat. Ni. Maka bila orang yang ditinggalkan ikhtiarnya, yakni orang yang tak ada pilihan tersebut tapi tersebut, bagi yang berzikir pada zikirnya seorang, maka tiada pici atasnya, tidak ada kesusahan, kepayahan ke atasnya, tidak perlu seperti orang yang macam ada pilihan. Orang yang ada pilihan kan, orang yang ada ikhtiar kan, dia tu boleh berzikir dengan betul. Bagi orang ni tak apa, tidak ada pici, tidak ada takalluf atas dia. Tidak perlu takalluf lah, dia panggil takalluf atas dia. Tidak perlu besar payah atas dia untuk ikut seperti mana orang normal. Maka dia pun kata, betapa kehendaknya di atas, maka betapa kehendaknya, kehendak orang yang ditinggalkan ikhtiar tadi di atas ni payah sikit ni, di atas bagi yang bersalahan. Di atas bagi yang bersalahan. Mana? Ayat tu apa? Susah. Padahal faham dah. Betapa kehendaknya di atas bagi. Betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan, yakni bagi payah nak takdir weh. Betapa kehendaknya, apa dia ni? Betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan, dengan sekira-kira warid yang datang padanya. Betapa kehendaknya di atas, betul lah, macam tu lah. Betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan. Aduh, tak tahu ni apa dia ni. Betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan. Betapa kehendaknya. Maka tiada picit atasnya. Sambung macam mana? Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya. Macam mana? Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan. Dengan sekira-kira tu taswir. Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan. Apa maksud dia ni? Dia bercampur banyak hal. Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan. Apa ni? Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya. Tak faham. Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan. Aduh. Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya. Apa weh? Allahumma salli ala Muhammad. Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya di atas bagi yang bersalahan. Dengan sekira-kira waria bawah tu faham tak? Maka tiada picit atasnya, betapa kehendaknya. Takdir gini lah. Ini ikut kita lah ni. Tak tahulah nusrah asal macam mana ni. Maka tiada picit atasnya, atas orang yang ditinggalkan ikhtiar tadi. Betapa, yakni oleh betapa kehendaknya, kehendak ditinggalkan ikhtiar ni. Kehendaknya, kehendak orang yang ditinggalkan ikhtiar tu, yakni tidak ada kepayahan, tidak ada takalluf terhadap apa yang dikehendaknya. Kerana sekarang ni dia tergagah. Dia tergagah sekarang ni, terlancar lidah. Jadi dia tidak ada ikhtiar yang betul-betul dia ada ikhtiar, tidak. Okey. Di atas bagi yang bersalahan, yakni bersalahan dengan orang yang ada ikhtiar. Kenapa kita nak susah-susahkan orang yang ada ikhtiar ini kepada nisbah pada orang yang ada ikhtiar? Kenapa kita nak susah-susahkan, kita nak takalluf orang yang tak ada ikhtiar ini seumpama orang yang ikhtiar? Tu. Apa guna? Dengan sekira-kira warid ni hak tadi tu, nur, ma'rifah yang datang padanya pada orang yang ditinggalkan ikhtiar, yakni dalam hati. Mari warid tadi pada hati.
Dan pahala atasnya, atas orang yang ditinggalkan ikhtiar tadi, sekalian yang keluar mulutnya, daripada pada mulutnya orang ditinggalkan ikhtiar itu, asrar, ada rahsia-rahsianya. Dia akan terlancar lidah kan? Jadi terlancar lidah ni sekarang ni kita kalau bab ibadat berzikir ni mesti dengan ikhtiar. Tapi sekarang ni dia memang menyebut zikir tersebut tanpa ikhtiar. Dapat tak pahala? Dapat pahala. Tu dia kata, dan pahala atasnya, atas orang yang ditinggalkan ikhtiar tadi, sekalian yang keluar, ini apa-apa sahaja yang keluar daripada pada mulut seseorang itu. Keluar apa? Keluar zikir. Dah dapat pahala tu, asrarun, ada rahsia-rahsianya. Kenapa dapat? Ada asrar, rahsia-rahsia yang dia dapat dalam rahsia-rahsia yang termaktub yang ada pada hatinya, sehingga dia dapat pahala apabila mengucapkan zikir tadi. Tu bagi orang yang ditinggalkan ikhtiar. Orang yang dia panggil syatuhat. Terkejut lain. Terkejut tu dia panggil bila qasdin lah. Hak ni bukan bab terkejut ni. Ni bab dia panggil dia dalam ahwal dia. Tu bahasa istilah tasawuf dia. Dia dalam ahwal dia. Ahwal dia memang begitu. Fana. Bukan terkejut ni. Kalau terkejut memang tak ada pahala. Terkejut tu sebab tak ada qasad. Memang tak ada qasad. Tak ada qasad nak cakap, tersebut. Lepas tu bila kita qasad nak cakap pula, tak tahu makna dapat pahala ke tak, tu kita bahaya tu. Dapat pahala tapi tak lengkap. Kalau Allah kena qasad, Allah tu kena qasad apa nama tadi? Kalau Allah tu tadi kena qasad ke tak baru dapat pahala. Tak payah qasad pun tak apa dapat pahala. Sebab apa? Sebab tidak ada perbezaan antara adat dan ibadat. Dalam adat tak ada pun sebut Allah. Maka dia pun sebut dengan ikhtiar dia Allah, tanpa qasad apa-apa, tanpa qasad takdir, dapat pahala juga. Maka terkadang berlaku atas lidah orang yang ditinggalkan ikhtiar ni, Allah. Kadang-kadang disebut itu. Atau hu atau a. Dengan mat lah. A. Atau dengan qasar a. Tu. Ini bukan suruh kita buat tak. Sebab kita orang yang ada ikhtiar. Jadi kalau kita buat gini tak jadi, tak pahala, bahkan jadi haram lagi. Tu. Ini baru betul. Atau dengan qasar atau Atau bahaya aku. Aduh je. Atau atau tanpa ada alif. Itu. Atau berteriak dengan menjerit dengan tiada huruf. Teriak saja. Ni siapa dia ni? Orang yang ditinggalkan ikhtiar, bukan kita. Kalau kita buat tak jadi apa. Faham lah ni. Inilah hidayatul salikin pada belakang ni. Dengan tiada huruf atau lainnya macam-macam lah. Maka adalah adab orang yang ditinggalkan ikhtiar tu. Pada demikian zikir, bahawa menyerahkan diri seorang tadi bagi warid, yakni apa-apa yang datang dikerjakan pada dirinya tadi. Warid tu yang tadi lah, nur, makrifah apa semua tu yang mari. Sebab tu jadi fana tu. Kita nak hurai pun payah. Sebab kita tak pernah fana. Yang datang dikerjakan pada zikir tadi, kehendakinya, yakni barang sekehendaknya, kehendak orang tadi. Ikut lah. Dia nak ke? Ke? Ikutlah. Tapi ni orang yang ditinggalkan ikhtiar dia. Soal, zikir itu adakah disuruh oleh malaikat atau tiada? Pulak dah. Jawab, kata setengah ulama, bukan suruh. Zikir itu adakah ditulis oleh malaikat atau tiada? Jawab, kata setengah ulama, tiada disuratnya zikir itu. Kerana tiada pengetahuan bagi malaikat dengan zikir. Pula dah. Dan hanya yang disurat malaikat yang berlafaz. Jadi kalau zikir itu berlafaz, bolehlah. Malaikat catiklah. Tapi andai kata zikir itulah hati, catik tak tahu. Dia macam manusia biasa juga, dia macam makhluk. Benda dalaman tak tahu, dia hanya catik zahir saja. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Tu. Jadi kalau contoh orang zikir ataupun sembahyang, dia catik dah sembahyang. Tengok depan Allah Ta'ala tak diterima. Sebab apa? Sebab dia riak. Malaikat tak tahu dia ke tak, tapi
Tahu benda apa? Tahu dosa pahala tu tahu dari sudut bau. Malaikat tahu kata ni dosa, dia buat dosa ni, tu bau busuk. Aku bau. Jadi Nabi malaikat secara, dia hukum secara zahir. Nampak macam berlafaz tu, dia tulis tu dia kata tidak disurat kerana tiada dipengetahuan bagi malaikat dengan dia, dan hanya yang disuratnya di surat malaikat tu yang berlafaz seperti firman Allah Taala, ma yalfadhu ka yulfadhu. Yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada dilafazkan. Apa dia? Tiada dilafazkan satu perkataan melainkan padanya satu perkataan itu disurat oleh raqib atid, iaitu raqib atid dua malaikat hafazah. Itu dalam Atiyatur Rahman dah. Kata Malik bin Dinar rahimahullahu taala, aku tanyakan Aba Ma'syar daripada zikir yang tiada menyebut dengan lidah. Ada tak zikir yang tak sebut dengan lidah? Ada. Jadi malaikat kalau zikir yang tak sebut dengan lidah tak tulis. Zahir macam tak ada. Tetapi disurat oleh malaikat. Dia tanya, ada tak zikir yang tak sebut di lidah, disebut dalam hati, tapi malaikat tulis? Ada tak? Katanya didapati bau yang harum, maka disuratnya. Jadi maknanya kalau yang batin zikirlah hati, tak ucap lafaz. Ada tak malaikat catik? Ada kalau zahir bau. Macam dosa sama tak? Kawan ni tengah riak ni, bau busuk. Kawan tulis zahir bau busuk. Bukan zahir ikut perbuatan. Zahir perbuatan nampak macam ahli ibadat, rupanya dalam hati busuk, keluar bau busuk. Malaikat bau, catik dosa. Soal, adakah yang dihinggakan zikir pada bilangan yang tertentu atau tiada? Adakah dihinggakan? Boleh tak kita ni hadkan satu-satu zikir tu? Ataupun tiada? Dan adakah diberi pahala apabila dilebihkan daripada bilangannya, bilangan zikir yang ditentukan? Contoh Nabi kata 33 kali subhanallah, kita buat 35 kali. Dapat pahala ke tak? Atau dikurangkan zikir yang ditentukan. Suruh buat 33, kita baca 29. Jawab, bahkan setengah daripada zikir dihinggakan pada bilangan. Ada setengah zikir yang dihadkan, maka tiada seyogia dilebihkan. Kalau yang sudah dihadkan, tidak boleh dalam kita baca lebih. Bukan tak boleh, mana haram, mana tak dapat fadilat tu. Dan dikurangkan seperti tasbih dan tahmid dan takbir 33 kali. Kemudian daripada semayang, jadi baca 33, jangan kurang, jangan lebih, supaya dapat fadilat tu. Fadilat ampun dosa. Dan 10 kali kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Jangan baca 9, jangan baca 12. Dan membaca qul huwallahu ahad 3 kali, dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Kemudian ini selepas daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Ni pun ada juga, cuma jarang dibuat. Maka tiada seyogianya dilebihkan daripada yang ditentukan. Tak seyogia, tak sepatut begitu. Dan dikurangkan. Sebab kerana Nabi SAW terlebih mengetahui. Ni dalil dia. Nabi kan lebih tahu. Sebab tu dia hadkan 33. Ada sebab dia. Maka tiada ditentukan dengan hikmah. Tiada ditentukan dengan hikmah. Maka tiada ditentukan dengan hikmah yang tiada dinyatakan dia. Kan hikmah padanya, pada zikir bagi kita. Siapa yang lebih bijak, siapa yang lebih tahu dalam bab zikir ni? Nabi SAW. Jadi kalau kita kata, ada hikmah ni kalau kita lebihkan subhanallah jadi 88 kali. Tu tak ada nas. Itu tak nyata, tak zahir. Yang nyata Nabi sebut secara sarih. Apakah tu? Tu. Lainlah Nabi tak sebut zikir tu, kita nak disiplinkan diri nak buat zikir tu. Dalam keadaan tak ada fadilat apa-apa, zikirlah. Uzkurullah zikran katsira. Gitu ya. Lepas tu, maka tiada tentu kabeh. Kata Abu Al-Mawahib Muhammad Ibn Qamari, Sibtul apa ni? Sibtu tak nampak. Tak kata lagi. Siksa sungguh kita cerita. Lah kata tak kata lagi.
Lawak tu. Belum baca Durus Samin lagi. Wujud baca Durus Samin kat Masjid Surah 60 muka surat lah. Jadi tenang sikit. Jadi laju lah. 60 muka surat tu lagi 40 lagi tak tahu jadi apa. Apa tadi? Tu. Dia nak kata nak macam Zuhair macam alif lam mim ra sad fa ya. Bukan ya alif maksurah. Sibtu. Sibtu ni cucu lah. Nak baca apa tu? Sibtul Marsafi ke apa tu? Wallahu a'lam. Kena check lah nama-nama tu. Marsafi ke apa ke. Tak apa nama tu. Pada risalah Az-Zikru, pada risalatul Zikri. Dan yang utama, yang paling afdal, sekiranya dikatakan bahawasanya barang yang datang daripada zikir pada lidah syarak. Lidah syarak mana lidah Nabi ya? Yang mulia padanya. Pada zikir tu ada kelebihan. Yang mulia ni sifat lidah padanya. Pada zikir tu, pada zikir yang daripada lidah syarak, kelebihan. Yang tertentu, yang terkhusus atas bilangan yang tertentu. Noktah. Hikmah tertentu tu yang ada diketahui akan dia akan hikmah. Atau ditentukan mengetahuinya hikmah. Ada yang tak tahu, ada yang tahu. Okey. Atau ditentukan atau ditentukan mana tadi? Atau ditentukan tak ada belok. Bismillah. Dah belum ni. Apa ni? Atau bismillah kata. Atau ditentukan mengetahuinya hikmah tu. Orang, yakni oleh orang yang dikendakinya Allah. Okey, jadi 3. Pertama, tak tahu hikmat langsung. Kedua, tahu hikmat, tapi hikmat yang ditahu tu kenapa 33 contohnya bagi orang yang Allah nak ya. Tu. Biasa disupi ni. Maka luputlah fadilat zikir dengan dilebihkan dan dikurangkan daripada bilangan yang ditentukan daripada pahala yang ditentukan pada asal pahalanya. Maka luput fadilatnya zikir dengan dilebihkan zikir. 33 baca 35. Dan dikurangkan dan dikurangkan 33 baca 30. Kurang, maka tak dapat fadilat, luput fadilat daripada bilangan yang ditentukan oleh lidah syarak, daripada pahala yang ditentukan selari dengan fadilat tadi pada asal pahalanya, pahala zikir. Dengan sekaliannya pada asal tahu. Astaghfirullahalazim. Dengan sekaliannya apa tadi? Pada asal pahalanya, dengan sekaliannya. Maka dia kata dengan dilebihkan dan dikurangkan daripada bilangan yang ditentukan, daripada pahala yang ditentukan pada asal pahalanya, dengan sekaliannya. Sekalian tersebutlah daripada zikir tu. Pada asal pahalanya dengan sekaliannya, dengan sekalian pahala tu. Mana asal pahala? Asal pahala contoh 100. Kita buat 33 kali subhanallah. Pahala 100 dapat fadilat. Sekarang kita tambah atau kurang. Jadi fadilat luput, pahala asal pun tak dapat. Pahala dapat tapi pahala asal tak ada. Pahala asal tu tak dapat. Sebab kita buat benda yang bercanggah, bukan bercanggah, benda yang syarak tak suruh. Yang mana syarak sudah tentukan. Jadi kita tak boleh kata semayang asar rajin sikit, mayang 7 rakaat, tak boleh tu. Tapi kalau sebab semayang tu memang sesat tu ya tu. Tu pun wajib. Nak faham zikir dia. Inilah barang yang zahir pada aku, pada Syekh tadi. Betul memang gini yang kita pegang. Wallahu a'lam. Adapun yang lain daripada yang ditentukan, yang tak ada disebut di Nabi, kita nak buat sendiri, maka dikerjakan dengan sekehendaknya seorang. Dilebihkan, dikurangkan. Nun dia tu sambung belakang. Nun dia tu, tengok seketui dia sambung. Tengok kau sebelah kau. Nun seketui sambung, dilebihkan. Lawak sungguh.
Tak. Itu. Oh, itu. Dikurangkan. Dengan sekehendaknya dikurangkan, dilebihkan, dikurangkan. Maka tiada terteguh tiap-tiap zikir amal yang bermasing-masing. Amal masing-masing. Kalau kita contoh, kita nak tetapkan pagi aku nak baca 1000 kali la ilaha illallah, contoh. Andai kata tak ada waris hadis pun yang ada fadilat, sila, tak ada masalah. Maka diberi pahala bagi seorang tiap-tiap kalinya tiap-tiap kali zikir. Bahkan melainkan, tengok, bahkan melainkan la'alla sawab tak ada lah. Atau gini, bahkan tu la'alla sawab tak ada tu, melainkan tu ya. Ataupun kalau kita nak kata pun ada pun mulghah, dia panggil lara, bahkan melainkan. Yang naknya melainkan tu, melainkan barang yang diistisna oleh syarak daripada berzikir pada beberapa tempat. Jadi ada yang dikecualikan oleh syarak untuk zikir pada tempat-tempat tertentu. Tempat sini bukan tempat-tempat tu, mana contoh pas sembahyang ke, pas main subuh ke, pas main maghrib ke, pas main isyak ke. Oh gini, okey. Silap. Melainkan barang yang diistisna oleh syarak. Yakni, mu nak buat zikir, nak kurang zikir, nak banyak zikir, sila. Melainkan barang yang diistisna oleh syarak daripada berzikir pada beberapa tempat. Tempat ni tempat sungguh. Contoh tandah. Tandah syarak tak bagi zikir, jadi jangan zikir situ lah. Tu yang kata tadi, zikirlah banyak mana pun, tapi kecuali tempat yang diistisna syarak, jangan zikir. Mana? Contoh. Maka iaitu barang yang diistisna oleh syarak. Rujuk situ. Iaitu barang yang diistisna syarak, ditinggalkan dia kan zikir tu, seperti tatkala qada hajat, dan pada haji mu, dan pada hal khatib membaca khutbah bagi yang mendengar khutbah. Kalau yang tak dengar khutbah boleh itu dalam fiqh. Dan tatkala berdiri kepada sembahyang, sebab nak beri sembahyang kita nak baca ayat Quran. Zikir ketiga tu selesai. Dan tatkala mengantuk, ngantuk pun selesai, jangan apa, tak payah zikir. Tapi kalau ikutkan yang dulu dia bahas tu, dia zikir jahat tu untuk elak mengantuk. Ni kalau mengantuk muqaddam, mari dulu. Relax dulu lah. Kalau nak sembahyang pun, kalau mengantuk nak sembahyang jemaah diuzurkan. Tak payah sembahyang jemaah, tidur dulu. Tu. Dan tatkala mendengar bang, dengan bang sebab dia istighfar nak jawab azan. Dan tatkala melihat akan tatkala melihat akan mungkar, yakni perkara-perkara mungkar. Sebab apa? Sebab ketika itu dia nak melarang. Dan menyuruh akan ma'ruf, kerana ketika itu dia nak bagi nasihat. Dan lainnya, wallahul muwaffiqu lis-sadadi. Habis. Tu pun tak habis lagi. Zikir? Tak boleh ke? Dia mukadimah lagi. Baca-baca lah hati. Dia mau tak tahqiq ni. Bahaya ni. Baca zikir ketika jimat tu. Zikir ketika jimat tu, tulislah hati tu baca. Baca bismillah hati ke suruh Zohir. Tapi tengok kitab fiqh. Faham. Baca bismillah depan bini, habis cerita bini duk sting, habis cerita. Inilah akhir risalah yang fakir ilallah, berhajat sungguh pada Allah Ta'ala. Daud bin Abdullah Fatani qasad menghimpunkan beberapa perkataan kalimah la ilaha illallah. Telah datang ia apa yang dia qasad tu, dengan hamdillah, dengan puji bagi Allah Ta'ala atas jalan yang keelokan dengan sempurna. Noktah. Wabillah. Apa tu? Falillah ke walillah? Falillah. Falillahil hamdu, maka hanya bagi Allah jualah puji, ala ma hadana, atas barang yang menunjuk akan kami, lihadza, bagi ini, wa ma kunna, dan tidak adalah kami, lanahtadiya tu, wa ma kunna lanahtadiya, mendapat petunjuk kami,
laula jikalau tidak an hadanallah, jikalau Allah tak beri petunjuk kepada kami. Kalau Allah tak beri petunjuk, tak ada lah aku petunjuk, dapat petunjuk. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan selawat Allah, rahmat Allah ala sayyidina, atas penghulu kami Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun. Ni selawat Imam Syafi'i ya. Selama mana menyebut akan Nabi SAW, Nabi Muhammad tu az-zakirun, oleh orang berzikir, wa ghafala, dan selama mana lupalah an zikrihi, daripada menyebutnya Muhammad, al-ghafilun. Nanti dalam kitab Hasyiah Bajuri bagianlah dia akan membahas selawat ni lah. Hu tu nak balik mana? Ada yang empat pendapat. Hu tu dua-dua hu kan. Pendapat pertama, hu tu dua-dua kembali pada Allah. Pendapat kedua, hu tu dua-dua kembali pada Muhammad. Pendapat ketiga, hu pertama kembali pada Muhammad, hu kedua kepada Allah. Pendapat keempat, hu pertama kepada Allah, hu kedua kepada Muhammad. Tu nanti dalam Hasyiah Bajuri ya. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad, wa ashabihi, dan atas sahabatnya Muhammad, ajma'in, taukid sekaliannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhan engkau, Rabbil Izzah, Tuhan yang maha agung, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan, wa salamun ala mursalin, dan sejahtera atas segala rasul-rasul yang diutuskan, walhamdulillahi rabbil alamin, dan bermula Allah itulah yang mustahak bagi dan bermula puji itu mustahak bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai juga. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Apa dia? Doa apa? Doa. Doa itu. Ini doa. Doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan daima abadan, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka Astagfirullahaladzim. Ya, masalah tebal. Mana skor tu? Aduh, tak buat aku. Skor ni tebal? Tak tebal tu? Sini jawab. Tu tebal tu? Ini tebal. Memang tak buat. Ni sebab kita boleh hafal doa. Kalau tak tahu. Astagfirullahaladzim. Dah? Ni boleh wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka lisanan sadiqa, wa nas'aluka lisanan dhakira, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka الشكر على العافية، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم زدنا وارضنا وارض عنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكتب السلامة علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من أمة محمد أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lawak. Selesai dah kita Dhiyaul Murid. Ada soalan? Dia ada khilaf riwayat. Ada yang 33, Allahu Akbar 34. Ada yang belah pun ada. Ada, kalau tengok FB Ustaz Usama, dia ada buat mari hadis tu. Boleh search lah FB Ustaz Usama tu, lepas tu search lagi zikir macam tu lah 33 kali tu. Search lah apa benda buat 33 kali tu. Dia takhrij apa tu, dia buat keluar semua hadis-hadis berkaitan zikir tu. Zikir Fatimiyah. Yalah. Biasanya 33. Ada yang 33, 34. Ada macam-macam riwayat. Ada yang belah pun ada. Belah tu tak ingat 12 ke berapa tak ingat. Tak biasa amal ke apa. Kita biasa 33. Ada soalan?
Itu kata. Bukan mana kita boleh buat. Bukan mana kalau kita buat dapat pahala ke tak. Bukan masalah isu dapat pahala ke tak. Masalah kita tak boleh buat gitu. Kita kena sebut betul. Tengok Syekh Daud ni. Jadi tertolaklah pandangan orang-orang yang mengatakan, macam tu kita zikir tak betul lah. Sebab hang tu sedar. Tu zikir bagi orang tak sedar. Tu kena faham, tu belajar ni baru tahu. Tu. Sekurang-kurangnya baru tahu kata, yang zikir yang macam tu rupanya untuk orang yang kehilangan ikhtiarnya. Yang tak ada pilihan, dia tersyatah, terlatah. Ada soalan? Allah Ta'ala alam. Jadi lepas ni kita capo lah. Kita buka belakang. Kita apa? Satu sekali suruh juda ni. Kau dulu Samin? Dulu Samin dengan Sirajul Huda. Dulu Samin payah. Dulu Samin senang ni. Bukan senang apa. Senang sebab banyak cerita. Tu ya. Kalau Sirajul Huda tu direct. Mantik lah. Faham tak faham tak faham. Tu. Dia banyak mantik Sirajul Huda sebab dia macam Syekh Bajuri. Kalau Dulu Samin ni dia bukan macam ikut siapa-siapa. Dia ikut style dia. Dia banyak ambil Suhaimi lah. Tapi dia panggil bahasan dia tak payah sangat Banyak cerita. Kita dah baca sampai muka surat 60 dah kat surau. Ni sekali baca lagi 60 lebih tak? 40 muka surat lagi. Nak khatam. Tapi kalau ikut tertib Faridah, Sirajul Huda, Dulu Samin. Faridah pun kita nak baca ke? Alang-alang ikut tertib baca sekali tak ada. Syarah tak nampak Syarah lagi apa? Seorang sana. Masalah payah tu. Tulisan jadi ke? Tulisan saya duduk apa benda ni? Sejam tunggu. Ada orang tahqiq kita tu payah. Kalau Dulu Samin ada orang tulis dah. Jadi kalau tak tahu pun kita tengok Melayu. Tu pun Melayu banyak tak betul lah tu. Dia ni. Sepanjang kita baca 60 muka surat ni. Jadi kita sambung apa Kenapa? Tak ada dah lah. Kita baca Dulu Samin. Musasar lah Musasar. Musasar awaliyah lah. Itu lupa yang kali daripada hari pertama lagi. Lupa apa sudah. Kira Musasar apa kalau yang baru pertama kali dengar ni idhafi lah. Dia ada idhafi, dia ada hakiki. Hakiki ni maksud dia contoh dia first time main jumpa, dia first time dengar hadis daripada ni hamba ni. Dia tak pernah dengar hadis lain daripada hamba. Ni hadis pertama dia dengar. Tu hakiki lah. Tapi kalau dia dah pernah dengar dah melalui pengajian ke macam mana ke, lepas tu baru dengar awaliyah, dia panggil idhafi. Ada? Boleh lah? Bagi bagi kita apa? Kita ada dah. Ketujuh ni kita nak baca al-musalsalu bil awaliyah tu dia. Al-musalsalu bil awaliyah. Sanad ambil al-musalsal al-awaliyah bil awaliyah ni belah orang. Tadi ni salah satu sanad. Kalau nak buh sanad semua tebal lah. Padahal satu hadis je. Ya, mana dia? Musalsal. Dia gini, dalam musalah hadis dia ada namanya hadis musalsal. Hadis musalsal ni dia panggil contoh senang mudah ceritanya, Nabi buat gitu dia buat. Jadi Nabi boleh buat melalui perbuatan, melalui perkataan. Jadi kalau contoh musalsal, contoh musalsal awaliyah. Contoh musalsal apa? Contoh satu perkataan tu lah. Inni uhibbuka, musalsal bil mahabbah. Contoh
inni uhibbuka, sampai habis hadis tu. Hadis tu diungkapkan pada seorang sahabat. Seorang sahabat tu pula riwayat macam tu juga dia buat. Ulama riwayat gitu juga buat. Sampai ke sekarang tu di Musasa bin Mahabbah. Sebab apa bin Mahabbah? Sebab ada di situ ana uhibbuka. Okey. Ada musasa dari sudut perbuatan. Contoh potong kuku hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis, petang Khamis. Ada musasa kuku. Musasa rambut panjang ada, iaitu dia kena simpang rambut tu. Lepas tu baca hadis tu. Musasa naik kuda. Waktu naik kuda dia kena naik kuda. Musasa senyum. Mana dia kena cerita satu benda yang menyebabkan dia senyum. Baru dapat baca musasa tu. Jadi dia praktik oleh Nabi sampai sekarang. Jadi sekarang ni musasa awaliyah. Al-awaliyah maksud dia apa? Maksud dia ialah musasa yang mana sepatutnya didengar hadis ni pada pertama kali pada orang yang pertama kali dijumpa. Contoh sekarang ni tak pertama kali lah, banyak kali. Sebab tu panggil idhafi. Tu. Kalau dia memang pertama kali dan dia mengaji pun dia tak pernah sebut hadis tu dan dia baru dengar hadis tu musasa awaliyah, tu dia panggil hakiki. Awaliyah sungguh, awal hakiki lah. Awaliyah tak awaliyah ni dia nama ya. Jadi nanti kalau nak riwayat pada orang, baca tu lah hadis tu. Akan datang ni, nak baca ni. Ada macam-macam. Nanti akan datang ni, musasa surah sah. Akan datang. Musasa surah sah, hamba baca surah sah. Apa dengar ayat? Tu baca hadis tu. Habis tu musasa yang paling sahih sekali. Kebanyakannya hadis musasa dhaif. Tu ya. Ada. Satu je. Kalau ayam bapak Abu sanad tak baca, sanad baca sendiri tu. Baca hadis tu ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum, atau fi riwayatin yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka mereka ini akan dikasihi Allah Taala yang bernama Ar-Rahman. Irhamu, maka hendak beri rahmatlah, hendak kasihanilah oleh engkau, man fil ardi, orang yang ada di bumi, yarhamukum, niscaya kamu akan dirahmati, man fis sama, orang yang berada di langit, iaitu malaikat. Itulah qabil tu. Apa nama tu? Ajas tukum. Tapi tak payah ajas tukum. Dengar pun tak apa dah. Qabilna. Nanti beri sanad tu cah. Ni sanad Syekh Ahwad Mankush. Musasa Awaliyah dapat dengan dia dengan Sunan Darimi, sama dengan dia. Habis khotam dekat Selangor. Seri Kembangan dulu. Zaman 2017. 2018 atau 17 tengah. Jadi insya-Allah kita akan baca lepas ni kitab Ad-Durrus Tsamin. Kitab Ad-Durrus Tsamin. Durrus Tsamin sanad ada kan? Durrus Tsamin ada. Lupa. Yang lah ni, yang sanad Musasa Awaliyah tu kalau nak boleh PM lah. Durrus Tsamin akan datang pun ada sanad dia, kalau nak boleh PM. Janji dengar habis. Ni dulu. Sanad haja habis cerita. Jadi disebabkan kita ni sudah jadi gila, maka malam ni tak ada. Malam ni cuti ya. Esok pula macam biasa pukul 2. Wallahu taala alam. Hari ketiga 2 kitab. Sepatutnya setiap kitab tu kita target 3 hari setengah. Jadi ni dah orang panggil terlajak laju lah. Jadi tak apa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.